ataupun menemani orang sakit, ini ada pengecualian. Yang ketiga, mencari pekerja ataupun keluarga yang hilang. Yang keempat, terpaksa ataupun dipaksa. Ya. Dia ni tidak dibenarkan berada di Mina. Paksalah. Ya. Jadi kalau sekiranya dia ni tak bermabit di Mina, ya, tidak bermabit di Mina, artinya tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Dan yang seterusnya, petugas yang menjaga kepentingan dan kebajikan jemaah haji. Ya. Ini pengecualian ke atas golongan ni daripada bermabit. Kalau dia tak bermabit, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Tempoh bermabit ada dua pendapat. Pendapat yang muktamad, iaitu masa berada di Mina lebih daripada jumlah masa separuh malam. Ini yang kita sebutkan tadi, ya, tuan-tuan, bagi jemaah yang nak berulang alik daripada kemah Mina ke Mekah. Kan? Daripada Mina ke Mekah. Dia ni kena tengoklah masa untuk berada lebih daripada separuh daripada malam, barulah dikira dapat bermabit. Kalau tak cukup daripada tempoh separuh malam, artinya kalau dia tinggalkan bumi Mina, dia dikira tidak dapat ibadat yang disebut sebagai bermabit. Bagi jemaah yang memang tinggal di kemah, ini beres, tak ada masalah. Okay, seterusnya pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah iaitu memadai berada di Mina ketika masuk waktu subuh, iaitu azan subuh dilaungkan. Maknanya berada di bumi Mina sebelum masuk waktu subuh. Lepas subuh semayang, dan dia boleh tinggal. Yang ini bagi kes-kes darurat sahaja, tuan-tuan. Bagi kes-kes darurat saja. Okey, suasana jemaah haji di perkemahan Mina. Macam inilah, tuan-tuan. Kita tengok masing-masing bila berada dalam kemah tu. Kalau kita tengok yang apa besar tu, itu apa aircon lah. Aircon. Masa berada di Mina ni, jemaah-jemaah duduk dalam kemah, ada aircon. Ada yang buat ampai baju. Dia tengok ampai baju. Macam itulah keadaan semasa berada di dalam kemah. Tidur pun kena fleksibel lah. Ejah-ejah lah, kan. Nak tidur selesa memang tak ada lah, tuan-tuan, semasa berada di Mina ni. Sebab tu kalau misal kata ada isu, contohnya kawan kita dah termakan kawasan tempat kita duduk tu, kita ejah-ejah lah sikit, kan. Tentulah kalau boleh, kan. Dan memang kalau boleh, kena bolehkan. Kalau tak boleh pun kena bolehkan juga. Pasal itulah situasi semasa jemaah-jemaah berada di Mina selama tempoh 3 hari. Suasana jemaah haji bermalam di perkemahan Mina. Kadang-kadang waktu tidur ni, tuan-tuan, kaki kawan kita atas kepala kita kadang-kadang, kan. Kadang-kadang kaki kita pun atas kepala kawan-kawan kita. Itulah, kan, ujian-ujian yang dihadapi oleh jemaah-jemaah ketika berada di Mina, dan sangat-sangat menuntut kepada kesabaran yang tinggi. Kalau tak sabar, tuan-tuan, memang nak marah je, kan. Memang nak maki hamun je, kan. Tapi ingat, kita baru selesai mengerjakan ukuf, kita baru dapat mengerjakan ibadat bermabit di Muzdalifah. Kita baru dapat, contohnya, telah selesai melontar jamrah kubra, bergunting, bercukur, dapat dah tahlul awal, kan. Sikit saja lagi untuk kita menyelesaikan pekerjaan haji. Jadi nak sabar tu memanglah ujian syaitan ni. Syaitan ni dia punya usikan kepada kita yang sedang mengerjakan ibadat ni pun hebat juga, kan. Jadi kita pun kena hebat juga dalam melayani, melawan karenah-karenah syaitan ni, kan. Banyakkan istighfar, banyak baca doa, kan. InsyaAllah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan semua urusan kita, tuan-tuan, semasa mengerjakan ibadat haji ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada ujian sikit-sikit pun, kita jadi orang yang sabar, kan? InsyaAllah. Okey, melalui terowong Mu'asim, jemaah haji berjalan kaki ke tempat melontar. Kemah kita, tuan-tuan, biasanya memang sebelum terowong tu. Bila kita nak pergi tempat melontar, memang kita akan melalui terowong. Tapi terowong dia cantik, tuan-tuan. Terang menderang, kan, bagi orang yang tak berkemampuan nak berjalan.
dia boleh naik atas apa tu, apa tangga, apa bukan lantai eskalator tu kan, dia bergerak. Kita naik atas tu, tangga tu bergerak sendiri. Kan? Perhatian, jarak di antara perkhemahan di Mina Muasim ke tempat melontar ialah 3.5 km sehala. Artinya pergi balik, tuan-tuan, kita akan berjalan, setiap kali nak pergi tempat jamrat ialah 7 km. Dan kita perlu berjalan berulang alik ni selama 3 hari. Kan? 3 hari untuk melontar ketiga-tiga jamrat pada hari-hari tasyrik. Di samping tadi itu kita cerita melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Okay? Melontar ketiga-tiga jamrat, wajib haji yang ke-6. Okay, sekarang ni tuan-tuan, kita dah masuk wajib haji yang ke-6. Artinya wajib haji yang terakhir, iaitu melontar ketiga-tiga jamrat pada hari 11, pada 12, pada 13 Zulhijjah. Okay? Syarat-syarat melontar sama macam kita ceritakan tadi, syarat melontar jamrah kubra. Okay? Sama je tuan-tuan. Syarat nak melontar ketiga-tiga jamrat sama dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi masa nak melontar jamrah kubra. Tak apa, saya tolong bacakan. Syarat yang pertama, melontar satu persatu. Ya, yang kedua, yakin batu lontaran masuk ke tempat jamrat. Yang ketiga, tujuan tidak terpesong selain melontar. Yang keempat, cukup 7 biji dengan yakin. Yang kelima, masuk waktu melontar dan tertib jamrah. Dia lain sikit kat sini je tuan-tuan. Kalau waktu masuk melontar jamrah kubra tadi ialah selepas masa apa tuan-tuan? Tuan-tuan, selepas masa apa tadi? Selepas waktu tengah malam 10 Zulhijjah. Kan? Bersamaan dengan masuknya waktu untuk kita bermabit di Muzdalifah. Bersamaan juga dengan ibadat bergunting ataupun bercukur. Bersamaan juga dengan boleh kita mengerjakan tawaf dan sa'i. Bagi orang yang berada di Mekah, dia bolehlah tawaf dan sa'i selepas tengah malam waktu 10 Zulhijjah. Tapi kita masa tu berada di Muzdalifah. Jadi kita hanya dapat bermabit di Muzdalifah. Ada jemaah tanya, Ustaz, kalau kita nak bergunting di Muzdalifah boleh tak Ustaz? Bolehlah, sebab telah masuk juga waktu untuk kita bergunting ataupun bercukur pada tengah malam 10 Zulhijjah. Tapi walaupun kita bergunting dan bercukur di Muzdalifah, tuan-tuan, dia belum dapat tahlul awal lagi. Masih dalam ihram lagi. Kan? Melainkan bila kita telah melontar jamrah al-kubra. Sama ada tuan-tuan bergunting dulu, kemudian baru melontar jamrah kubra, ataupun melontar jamrah kubra dulu, baru bergunting. Kan? Baru dapat tahallul. Tahallul apa tuan-tuan? Tahallul awal. Okay? Jemaah yang telah selesai mendapat tahallul awal, artinya 10 larangan dalam ihram telah gugur. Okay? Artinya nanti balik daripada melontar jamrah kubra, bagi jemaah lelaki boleh dah salin pakaian ihram, pakailah baju, jubah kan, pakai seluar. Tak payah lagi dah berpakaian ihram. Kalau misal kata dia nak terus juga pakai ihram pun tak ada masalah. Kan? Tapi kebiasaannya tuan-tuan, jemaah ni kalau dia dah dapat tahallul awal, biasanya kain ihram tu dia tak pakailah. Kan? Dia buat bantal, dia buat selimut gitu je lah. Kadang-kadang ada jemaah bila dah tanggalkan kain ihram tu, sampai balik dia tak bawa kain ihram ni tuan-tuan. Dia tinggal je dekat kemah dia kan. Dia tinggal je di kemah dia. Malas berak-bek dia kan. Baik. Jadi masuk waktu melontar ketiga-tiga jamrah ini, dia berbeza sedikit tuan-tuan daripada masuk waktu melontar jamrah kubra. Masuk waktu untuk melontar ketiga-tiga jamrat ialah selepas subuh tuan-tuan. Selepas subuh, selepas terbit fajar. Okay? Artinya pada hari yang ke-11 selepas subuh, pada 11 hari bulan, baru kita akan pergi melontar ketiga-tiga jamrat. Dan tertib jamrat. Kita akan sampai di tempat jamrat, kita akan jumpa jamrat sughra dulu tuan-tuan. Jadi bila sampai di jamrat sughra, kita lontarlah 7 biji batu di jamrat sughra. Selesai melontar di jamrat sughra, kita akan pergi melontar di jamrat wusta. 7 biji juga.
Selesai kita melontar 7 biji di jamrat wusta, kita akan melontar di jamrat kubra 7 biji juga. Okey, tertib. Maksudnya sughra dulu, kemudian baru wusta. Lepas siap wusta baru pergi melontar jamrat kubra. Tak boleh kita pergi melontar wusta dululah, kita nak buat lain sikit melontar jamrat ni. Sebab mungkin masa hari sebelah tu tempat melontar jamrat sughra orang ramai. Jadi kita tengok ke depan sikit, tempat melontar jamrat wusta tu lengang. Kita pun pergi dulu jamrat wusta, selesaikan dulu jamrat wusta. Kemudian baru kita patah balik semula melontar jamrat sughra. Ini tak betul tuan-tuan. Okay? Tidak sah lontaran, pasal apa? Tidak mengikut tertib semasa melontar ketiga-tiga jamrat. Okay, itu untuk hari yang ke-11. Hari yang ke-12, lepas subuh besok pada hari yang ke-12, kan? Pada hari yang ke-12 baru kita akan pergi ke tempat jamrat untuk melontar ketiga-tiga jamrat. Begitulah juga tuan-tuan, pada hari yang ke-13 selepas masuk waktu subuh pada 13 Zulhijjah, barulah kita akan pergi ke tempat jamrat untuk melontar ketiga-tiga jamrat. Selesai lontaran untuk ketiga-tiga jamrat pada setiap hari tasyrik tadi, hari 11, hari 12 dan hari yang ke-13 Zulhijjah. Okay. Melontar dengan batu ataupun jenis-jenisnya. Yang seterusnya hendaklah melontar dengan tangan. Dan yang terakhir melontar dengan gaya lontar. Melontar dengan gaya lontar. Dilarang melontar untuk orang lain kecuali setelah melontar untuk dirinya sendiri. Okay. Waktu melontar ini yang kita sebutkan tadi, waktu yang afdal untuk melontar pada hari yang ke-11, pada hari yang ke-12, pada hari yang ke-13 ialah selepas masuk Zuhur lah tuan-tuan. Tapi waktu Zuhur ni panas. Waktu Zuhur ni panas. Biasanya jemaah Malaysia tak pergi pada waktu ni. Yang pertama. Yang kedua, biasanya muassasah haji dia susun jadual untuk kita pergi melontar pada hari 11, pada hari yang ke-12, pada hari yang ke-13 ni, sama ada waktu pagi, waktu subuh, lepas subuh, ataupun pada waktu selepas asar, dan kebanyakannya pada waktu selepas isyak. Waktu pagi dan waktu selepas isyak ni biasanya kita tak panas sangatlah. Kalau waktu Zuhur tu kita pun tak tahan dengan kepanasan. Sebab tu dalam jadual yang diletakkan oleh pihak muassasah untuk kita pergi melontar ketiga-tiga jamrat pada hari-hari yang telah ditetapkan ini, hari 11, hari 12, hari 13, biasanya pagi ataupun malam selepas sembahyang isyak. Waktu diharuskan selepas terbit fajar. Kalau hari 11, masuk waktu selepas terbit fajar pada hari 11, dan tempoh masanya sehingga sebelum terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Panjang tu tuan-tuan. Andai kata contoh 11 hari bulan tak larat, sakit kepala ataupun sakit perut, kita tak pergi hari 11 untuk melontar ketiga-tiga jamrat. Tunggu pada hari yang ke-12. Pada hari yang ke-12, okey sikit dah, kita rasa kesihatan dah okey sikit, kita pun pergilah melontar. Pada waktu jadual yang telah ditetapkan, kita pun pergi melontar jamrat sughra, kemudian melontar jamrat wusta, kemudian melontar jamrat kubra. Tapi lontaran itu bermaksud untuk hari 11 Zulhijjah tuan-tuan. Sebab 11 Zulhijjah semalam kita tak buat lagi. Sebab sakit, sebab tak sihat ataupun apa-apa alasan lah yang menyebabkan kita tak berkemampuan untuk nak pergi ke tempat jamrat pada 11 hari bulan Zulhijjah. Jadi pada 12 hari bulan tu kita dah okey sikit, badan kita dah ada kekuatan untuk pergi melontar ketiga-tiga jamrat, kita pun pergi. Tapi lontaran yang kita lakukan yang mula-mula tadi tu ialah untuk hari yang ke-11. Habis hari yang ke-12 bila ustaz nak buat? Boleh buat terus selepas kita selesai melontar ketiga-tiga jamrat untuk hari yang ke-11 pada 12 hari bulan tadi. Kemudian kita pusing balik semula, pergi balik semula dekat jamrat sughra, lontar. Kemudian pergi ke wusta lontar 7 biji dengan yakin. Kemudian pergi ke jamrat kubra, melontar 7 biji dengan yakin. Selesailah lontaran untuk hari yang ke-12. Macam tu cara dia.
Begitu jugalah pada hari yang ke-12. Hari yang ke-12 selepas masuk waktu subuh pada 12 Zulhijjah. Tempoh masa untuk melontar pada hari yang ke-12 ini tuan-tuan, panjang juga. Ya, lama juga. Iaitu sehingga sebelum terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Pada 13 Zulhijjah. Kemudian, begitu juga dengan hari yang ke-13. Kan? Waktu yang diharuskan ialah selepas terbit fajar pada 13 Zulhijjah. Tapi masa dia tak panjang. Pasal kita mesti kena sempurnakan lontaran pada 13 Zulhijjah ini sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah. Kan? Andai kata contoh, jemaah hari 11 tak pergi sebab tak sihat. Tunggu lagi sampai hari ke-12 pun masih tak berapa okey lagi. Kesihatan tidak mengizinkan untuk nak pergi melontar. Kan? Tapi malam tu, kan? Lepas sembahyang isyak, mungkin doa, istighfar, sembahyang taubat dan sebagainya. Lepas subuh pada 13 Zulhijjah, dia sihat. Dia ada kesihatan. Kan? Jadi dia kena menyempurnakan lontaran pada hari yang ke-13 itu untuk lontaran pada hari 11 yang dia tak pergi hari itu. Kemudian selesai melontar untuk hari yang ke-11, dia kena buat lontaran untuk hari yang ke-12. Okay? Selesai lontaran untuk hari yang ke-12, barulah dia mengerjakan lontaran untuk hari yang ke-13. Maknanya dia punya tenaga hari 13 tu memang banyaklah kena guna untuk menyempurnakan lontaran pada hari 11, lontaran pada hari 12 dan juga lontaran pada hari 13 pada 13 Zulhijjah. Okey, boleh tuan-tuan ya? Lontaran melontar ketiga-tiga jamrat. Hari tasyrik yang pertama, hari 11, melontar jamrah sughra. Mesti melontar jamrah sughra dulu. Lepas selesai melontar jamrah sughra, baru kita akan pergi melontar jamrah wusta. Selesai melontar jamratul wusta, baru kita akan menyelesaikan lontaran di jamratul kubra. Okay? Melontar ketiga-tiga jamrat pada hari 11. Hari 12 pun sama. Melontar juga ketiga-tiga jamrat. Hari yang ke-13 pun sama, melontar ketiga-tiga jamrat, dimulai dengan melontar jamrah sughra, kemudian melontar jamrah wusta, kemudian melontar jamratul kubra. Okey. Ini gambaran tempat melontar tuan-tuan. Kita tengok jemaah rapat dengan dinding tempat melontar. Memang boleh rapat kalau orang tak ramai, dan kalau boleh kita carilah ruang untuk membolehkan kita pergi sampai dekat dengan tempat melontar ni. Sebab apa? Yang pertama, supaya bila kita melontar, kita nampak batu yang kita lontar ni tuan-tuan, yakin masuk dalam tempat takungan. Yakin kita nampak batu yang kita lontar tadi masuk ke dalam tempat takungan. Kalau kita confuse, masuk tak ke tadi batu yang kita lontar dalam tempat takungan ni tadi? Kalau kita ragu-ragu, masuk ke tak masuk ke, lontar lagi sekali untuk hilangkan keraguan tu tadi. Dan setiap kali kita melontar sebiji, Bismillah Allahu Akbar, lontar sebiji. Kemudian ambil batu yang kedua. Sebelum kita melontar, Bismillah Allahu Akbar. Sunat kita menyebut takbir, membaca doa ketika kita melontar. Dan kita tengok jemaah sekarang dah tak pakai kain ihram tuan-tuan. Yalah, kalau dia sudah selesai melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah, kemudian dia bergunting ataupun bercukur, artinya dia sudah bebas daripada 10 larangan ihram. Boleh dah berpakai pakaian berjahit bagi orang lelaki. Lepas tu kita tengok, ini mungkin lontaran pada hari 11. Mungkin lontaran pada hari yang ke-12 dan pada hari yang ke-13. Tidak perlu lagi dia memakai pakaian ihram. Memadailah dia memakai pakaian kesukaan dia lah. Pakai jubah, pakai baju cantik-cantik untuk nak pergi melontar di tempat jamrat ni. Suasana jemaah haji berjalan di jamrat untuk melontar pada hari tasyrik, pada hari 11, hari 12 dan hari 13 Zulhijjah dalam keadaan berpakaian biasa setelah tahallul awal. Kaedah untuk mewakili melontar. Sebelum mewakilkan orang lain untuk melontar, pastikan telah dirujuk kepada pegawai perubatan dan pembimbing ibadat haji. Pembimbing ibadat haji ni ustaz lah tuan-tuan, ustaz ke ustazah, kan? Itu istilah yang
diberi kepada ustaz-ustazah, iaitu pembimbing ibadat haji. Pegawai perubatan ni doktor kan, macam itulah. Jadi perlu dirujukkan kepada dua orang ni sebelum mewakilkan kepada orang lain untuk melontar. Ya? Tak boleh kita kautim dengan jemaah yang tak sihat tadi. Kita tengok dia ni macam tak sihat, kita pun tanya dia, kan? Kita tanya dia, dah melontar belum? Dia kata belum lagi lah, kan? Belum lagi. Tak apalah, kita cakap, kita tolonglah lontar untuk dia. Tak boleh macam tu. Kita kena merujuk dulu kepada pegawai perubatan ataupun pegawai perubatan dan juga pembimbing ibadat haji. Kan? Kalau pegawai doktor kata okey, kemudian ustaz pun kata memang ni kena wakilkan sajalah, kalau nak suruh dia juga pergi melontar jamrat ni akan memudaratkan diri dia, tu barulah tuan-tuan boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melontar bagi pihak dia. Melontar untuk diri sendiri sebelum melontar mewakili orang lain. Saya buat contoh tadi, kalau sekiranya ibu bapa kita yang bermasalah untuk nak melontar ni kan, ataupun isteri tak berapa sihat, suami yang nak jadi wakil melontar kepada pihak isteri tadi kan, mestilah suami ni tadi ataupun anak ni tadi ataupun siapa yang mengambil tanggungjawab untuk mewakilkan lontaran bagi orang yang sakit ni tadi, melontarkan untuk dirinya sendiri dulu. Selesaikan lontaran bagi dirinya terlebih dahulu, kemudian baru menyelesaikan lontaran orang yang diwakil, kan? Orang yang wakilkan melontar ni. Okey, perlu mendapat persetujuan dan keizinan orang yang diwakilkan terlebih dahulu. Hanya boleh diwakilkan lontaran apabila masuk waktu melontar pada hari tersebut, kecuali bagi jemaah haji sakit yang sukar untuk bersamanya kerana berada di tempat lain. Lontaran yang diwakilkan awal sebelum masuk waktu adalah tidak sah lontaran, kecuali bagi kes pesakit yang berada di tempat lain seperti di atas. Ini contoh dia. Kalau orang yang sakit ni tadi nak suruh seseorang yang lain tolong lontar bagi pihak dia, mestilah setelah masuk waktu. Contohnya pada hari 11, dia tak larat, dia tak sihat apa semua, kemudian telah dirujukkan kes kesihatannya kepada doktor, kepada ustaz, kan? Kemudian doktor dan ustaz pun telah memberi keizinan untuk wakilkan sajalah lontaran untuk dirinya, barulah dia boleh mewakilkan lontaran itu. Tapi syaratnya masuk waktu. Contohnya pada hari yang ke-11. Bila masuk waktu hari yang ke-11, tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, masuk waktu untuk melontar pada hari yang ke-11 ialah selepas terbit fajar. Ya, selepas terbit fajar. Bukan tengah malam. Walaupun tengah malam tadi sudah masuk tarikh 11 Zulhijjah. Tapi untuk melontar dia tak kira gitu. Untuk melontar dikira setelah terbit fajar pada hari tersebut. Kalau kita sebut contoh tadi pada hari yang ke-11, masuk waktu untuk melontar pada hari yang ke-11 Zulhijjah itu ialah selepas terbit fajar. Ya, selepas masuk waktu subuh. Barulah jumpa dengan si fulan, tolonglah buat lontaran bagi pihak saya. Ataupun ayah cakap dekat anak dia, anak, tolonglah lontarkan bagi pihak ayah. Ayah ni hari ni tak apa sihat. Ayah tak kuat nak pergi tempat melontar. Baru boleh ketika itu. Dan anak pula bersetujulah. Bersetuju untuk mewakilkan membuat lontaran yang diwakilkan kepada dia. Okay? Tak boleh tuan-tuan ada setengah tu dia dah tengok lah, contohnya suami tengok isteri dia kesian, nampak macam tak apa sihat, sakit kan, tak apalah, dia senyap-senyap sambil dia pergi tempat melontar jamrat, dia buat yang diri dia punya sendiri, kemudian tanpa diketahui mungkin nak buat surprise kot kepada isteri, kan, dia tolong melontar bagi pihak isteri. Hukum lontaran bagi pihak isteri dalam keadaan isteri tak tahu ataupun dalam keadaan orang yang mewakilkan untuk melontar ni tak tahu, kan? Maka hukum lontaran itu tidak sah. Tidak sah, penat je buat kerja tu, kan? Janganlah buat surprise. Bagilah tahu macam mana keadaan kedudukan lontaran ni, kan? Nak wakilkan ke siapa? Nak wakil ke abang ke? Nak wakil ke orang lain? Ya, kalau abang free je.
Kalau orang lain mungkin kena ada bayaran sikit lah kan. Contoh macam tu lah kan. Ataupun orang lain pun tak apa, saya boleh tolong sebab dia ni duduk sebilik dengan saya kan. Tuan jangan bimbang lah. Saya boleh tolong selesaikan lontaran untuk dia. Tak apa juga macam tu. Tapi syaratnya tuan-tuan, mestilah setelah masuk waktu melontar pada hari berkenaan. Kalau hari 11, selepas subuh. Kan? Hari 12, selepas subuh hari yang ke-12. Hari yang ke-13, selepas subuh pada hari yang ke-13. Itu masuk waktu melontar bagi ketiga-tiga jamrat pada hari-hari tasyrik. Boleh mewakilkan lontaran melalui telefon. Sekarang ni kita dah ada kemudahan menggunakan telefon, SMS, kan? Kita boleh gunakan kemudahan-kemudahan ini untuk memaklumkan. Tolonglah ni apa abang lontarkan untuk saya. Semalam kita dah jumpa doktor, dah jumpa ustaz. Memang doktor dengan ustaz pun kata memang saya ni kena mewakilkan, kena minta tolonglah dengan siapa-siapa untuk melontar bagi pihak saya. Jadi hari ini apa isteri bahasa kepada suami, sayanglah. Sayang nak minta abang lah tolong selesaikan lontaran saya pada hari ini. Baru boleh, kan? Baru boleh. Okay. Boleh mewakilkan lontaran melalui telefon dengan syarat kedua-dua pihak maklum dan faham akan maksud yang dihajatkan. Okey, tuan-tuan ya. Setakat ni boleh. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dapat memahami, dapat mengikuti perkongsian berkaitan dengan wajib-wajib haji, melontar jamrah kubra, bermabit di Mina, melontar ketiga-tiga jamrat pada hari-hari tasyrik, dapat memahamilah apa yang kita kongsikan. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Kita sambung sikit lagi. Okay, kita masuk kepada tajuk nafar awal. Okay, nafar awal iaitu meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah tanpa mabit dan melontar jamrah bagi 13 Zulhijjah dengan syarat-syaratnya. Jadi orang yang memilih untuk nafar awal, artinya dia hanya dapat mengerjakan ibadat bermabit di Mina pada hari 11 pada hari 12 saja. Ya, pada malam 11, pada malam 12 Zulhijjah saja. Begitu juga dia hanya dapat melontar ketiga-tiga jamrat pada hari 11 dan pada hari 12 sahaja. Habis itu ustaz, dia tak bermabit pada hari yang ke-13, pada malam yang ke-13 Zulhijjah tu, apa cerita? Tak kena dam ke? Tak berdosa ke? Tidak kena dam, tidak berdosa tuan-tuan. Begitu juga dia tidak melontar ketiga-tiga jamrat pada hari yang ke-13. Tidak kena dam, tidak berdosa. Okay? Ini bagi jemaah yang memilih untuk nafar awal. Okay? Dia ada syarat dia tuan-tuan. Syarat untuk dapat nafar awal mestilah telah sempurna bermalam ataupun bermabit di Mina pada malam 11 dan 12 Zulhijjah. Okay? Mesti telah sempurna dua hari ni, dua malam ni. Okay? Yang kedua, telah menyempurnakan lontaran ketiga-tiga jamrat pada hari 11, pada hari 12 Zulhijjah. Okay? Yang ketiga, berqasad untuk melakukan nafar awal selepas melontar jamrah kubra tetapi sebelum melintasi sempadan Mina. Dia mesti berniat untuk mengerjakan nafar awal. Ya? Macam mana? Pada hari yang ke-12. Pada hari yang ke-12 Zulhijjah, dia pergi tempat jamrat, dia melontar jamrah sughra. Kemudian dia melontar jamrah wusta. Kemudian dia melontar jamrah kubra. Okay? Selepas dia melontar, selesai melontar jamrah kubra, dia kena niat. Nak niat ni mesti dalam kawasan Mina. Tak boleh di luar daripada kawasan Mina. Sebab di jamrah kubra ni tuan-tuan, sebahagian besar telah masuk ke sempadan Mekah. Sebab tu disarankan bagi orang yang nak buat nafar awal, dia kena undur balik sekira-kiranya sampai ke jamrah wusta. Kemudian dia berniat untuk nafar awal ni tadi. Saja aku nak nafar awal, kan? Kerana Allah Ta'ala. Kemudian barulah dia boleh meneruskan perjalanan menuju ke Mekah. Ini kalau sekiranya dia
kalau sekiranya dia nak terus balik ke Mekah lah. Tapi ada jemaah, contohnya bagi KT penerbangan yang awal kan, KT1, KT2 misalnya, kadang-kadang pengurusan memang minta dia melakukan nafar awal, kan? Jadi orang yang ditetapkan untuk melakukan nafar awal, biasanya pengurusan maktab akan menyediakan kenderaan untuk bawa mereka ni pulang semula ke hotel di Mekah. Okay? Jadi orang yang macam ni, dia tak ada masalah. Selepas dia melontar Jamrah Kubra, mereka ni akan balik semula ke kemah di Mina. Kan? Sewaktu naik bas, kan, orang yang buat nafar awal ni tadi, dia niatlah. Ya, ni tak ada masalah lah bagi orang yang balik semula ke kemah di Mina. Tapi ada isu bagi orang yang dia ni tidak dicadangkan untuk buat nafar awal, ya, dia sendiri yang fikir alangkah baiknya kalau dia boleh buat nafar awal macam kawan dia yang lain juga contohnya. Tapi dia ni nak buat sendiri. Jadi bila buat sendiri ni tuan-tuan, biasanya kita minta jemaah yang nak buat nafar awal maklumkan kepada pihak pengurus maktab, ya, supaya dalam pengetahuan jemaah dalam kemah dia tak ada sekarang ni sebab dah balik ke Mekah. Jadi dia maklumkan awal. Kemudian urusan kenderaan sendiri tuan-tuan. Urusan kenderaan nak balik ke Mekah, nak balik ke hotel sendiri. Jadi biasanya jemaah yang macam ni, hari yang ke-12, bila dia nak pergi tempat melontar jamrah tu, dia bawa siap dah dengan beg pakaian dia, kan? Dia bawa siap dah dengan pakaian dia, beg pakaian dia. Kemudian sampai tempat jamrah, dia melontar, selesai sughra, kemudian wusta, kemudian kubra, kan? Bila dah selesai melontar jamrah kubra, dia ni kena niat. Nak niat, mesti pastikan kita berada di dalam kawasan Mina. Kalau kita dah terlajak, contohnya selepas melontar jamrah kubra, kita lajak dah, contohnya beberapa ratus meter ke depan, nak pergi ke Mekah, baru niat, kita tak niat lagi. Macam mana nak buat tuan-tuan? Adakah dia boleh terus je niat dekat tempat yang dia teringat tadi? Ataupun macam mana? Kan? Dia ni kena patah balik semula tuan-tuan. Ya, sebab syarat untuk dapat nafar awal mesti berniat dalam kawasan Mina. Kalau dia berniat di luar daripada kawasan Mina, artinya tidak sahlah nafar awal dia. Kalau dia tidak melontar, tidak bermabit, artinya dia telah melakukan perkara yang dilarang, tidak bermabit di Mina, tidak melontar tidak melontar ketiga-tiga jamrat, kan? Kalau dia balik juga dalam keadaan dia tak patah balik semula ke Mina untuk berniat, ya. Walaupun dia niat waktu tempat di mana yang dia teringat tadi, tapi tempat yang dia teringat untuk dia nak berniat tadi di luar daripada kawasan Mina, dah masuk dalam sempadan Mekah, tak boleh lah, kan? Dah masuk dalam kawasan Mekah, tak bolehlah berniat. Niat tu tak jadi. Ini penting perhatian kepada jemaah yang nak buat nafar awal. Dan yang keempat, syarat dia mestilah meninggalkan Mina sebelum maghrib pada 12 Zulhijjah. Maknanya, kalau contoh pergerakan untuk nak melontar ketiga-tiga jamrat pada hari yang ke-12 itu disusun oleh muasasah pagi selepas subuh, contoh kan. Jadi, dia boleh pergi ke jamrat, bawa siap pakaian beg dia. Kalau dia tak mau bawa pun, bagi tahu dekat kawan, nanti tolong bawa balik beg dia. Sebab dia ni mungkin kadang-kadang ada masalah juga kan bila bawa pakaian ke tempat jamrat ni, kan? Jadi bergantunglah tengok pada keadaan. Jadi dia pergi ke tempat jamrat, melontar sughra, melontar jamrah wusta, melontar jamrah kubra. Kemudian boleh ke dia nak lepak-lepak lagi di kawasan jamrat tu? Boleh, kan? Sehingga bila boleh itu? Kebolehan itu boleh sehingga sebelum terbenam matahari pada 12 Zulhijjah. Mana dia nak lepak-lepak dulu, rehat-rehat dulu, tengok, tinggalkan kenangan kenangan sebelum dia meninggalkan Mina, kan? Jadi tapi syaratnya sebelum masuk maghrib dia mesti keluar daripada bumi Mina. Tapi kalau dia lepak-lepak tiba-tiba masuk waktu maghrib, kan? Tadi dia buat niat nafar awal. Tapi duduk lepak-lepak tak sedar, kan? Seronok pula rupanya duduk kat Mina ni, kan? Balik sehingga masuk waktu maghrib. Jadi niat nafar awal tadi tak jadilah, kan? Artinya
bagi keadaan jemaah yang macam ni, teruslah dia berada di bumi Mina untuk menyelesaikan ibadat mabit di Mina pada malam 13 Zulhijjah, menyelesaikan lontaran ketiga-tiga jamrat pada hari yang ke-13, artinya dia dapat nafar sani. Okay? Nafar sani. Okey, yang seterusnya, yang kelima, tidak berazam untuk kembali lagi ke Mina untuk bermabit. Bila dia dah keluar daripada Mina, tak boleh lagi balik semula ke Mina. Ini bagi orang yang buat nafar awal. Kalau dia balik semula, dah keluar daripada Mina, kemudian dah sampai Mekah, berasa macam tak seronok balik Mekah, orang pun tak berapa ada lagi, nak menyembang pun tak ada orang, kawan-kawan pun masih duduk dekat Mina lagi, dia datang balik semula ke Mina. Sedangkan dia ni dah niat nafar awal. Jadi kalau misalnya dia balik semula ke Mina, nafar awal yang dia niat tu tak jadilah, batal lah kan. Jadi dia hendaklah kalau dia balik semula ke Mina, maka dia kena menyempurnakanlah menyempurnakan lontaran ketiga-tiga jamrat pada hari yang ke-13, teruslah bermabit di Mina pada hari yang ke-13. Walaupun niat nafar awal batal, tapi dia dapat nafar sani. Kan? Bagi jemaah yang memang duduk sampai selesai tempoh mengerjakan ibadat di Mina tu, kan? Bermabit di Mina pada malam 13, pada malam 11, pada malam 12, pada malam 13, melontar ketiga-tiga jamrat pada hari 11, pada hari 12, pada hari 13. Ini automatik dia dapat nafar sani. Ya? Walaupun dia tak niat, saya ni nak buat nafar sani ustaz, kan? Tak perlu kepada niat. Bila dia buat je macam yang saya contohkan tadi itu, dia memang tak ada pergi mana-mana, ikut je arahan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan maktab, sampai balik, masa balik, dia pun baliklah kan. Sampai balik, dia pun baliklah. Ini tak ada masalah bagi dia. Dia automatik dapat nafar sani. Okey, takrif nafar sani terjadi apabila selesai mabit di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah dan melontar ketiga-tiga jamrat pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, tuan-tuan. Okey ya. Saya harap tuan-tuan dapat memahami cerita berkaitan dengan nafar awal, nafar sani. Okey. Waktu ibadat. Ini jadual dia lah tadi, macam yang kita dah terangkan tadi. 9 Zulhijjah, kita berada di Arafah. Kita telah pun sebenarnya berada di Arafah pada 8 Zulhijjah, tuan-tuan. Okey. 9 Zulhijjah tu, kita menanti masuknya waktu ukuf. Bila tuan-tuan masuk waktu ukuf? Iaitu berbetulan dengan masuknya waktu semayang zuhur. Masuk waktu semayang zuhur, itu tandanya telah masuklah waktu berukuf. Okay? Tempoh untuk kita dapat berukuf ni, walaupun kita berada di Arafah seketika. Walaupun satu saat, tuan-tuan, sudah dikira ukuf. Tapi biasanya jemaah Malaysia ni akan dapat waktu ukuf di Arafah, waktu afdal. Sebahagian daripada siang, sebahagian daripada malam. Okay? Biasanya jemaah akan mula digerakkan ke Muzdalifah pada malam, iaitu waktu maghrib. Pada waktu maghrib. Itu dah mula pergerakan jemaah ke Muzdalifah. Okay? Sampai di Muzdalifah, tengah malam, kalau contohnya tuan-tuan sampai di Muzdalifah pukul 8 contohnya, pukul 8, belum mabit lagi. Kena tunggu lagi sampailah waktu tengah malam. Kalau kita contohkan waktu tengah malam itu ialah pukul 11:30 contohnya. Kan? Ini contoh sajalah tuan-tuan ya. Dia waktu tengah malam ni dikira antara maghrib sampai ke subuh tu berapa jam. Kalau waktu maghrib sampai subuh kita katakan 10 jam, kita bagi 2. Kita bagi 2, 10 bagi 2 jadi 5. Waktu maghrib masuk pukul 6, campur dengan 5 jam lagi. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contoh dia. Artinya pukul 11 itu telah masuk waktu untuk yang dikira jemaah bermabit di Muzdalifah. Okay? Maknanya selepas waktu itulah kalau nak keluar daripada Muzdalifah. Kalau sebelum waktu itu tuan-tuan keluar daripada bumi Muzdalifah, maka tidak dikira ibadat bermabit tadi. Dan kalau tak ada keuzuran, keluar dengan sengaja, maka kena dam. Okay? Itu tempoh dia. Tempoh masuk waktu mabit
Mabit di Muzdalifah ini ialah bermula daripada tengah malam. Ya, bermula daripada tengah malam. Tempohnya berapa lama tuan-tuan? Tempohnya sama dengan waktu kita berada di Arafah tamat. Waktu wukuf di Arafah tamat ialah sebelum terbit fajar. Kan? Sebelum terbit fajar juga tamat tempoh untuk bermabit. Sebelum terbit fajar pada 10 Zulhijjah juga telah tamat tempoh untuk jemaah berniat ihram haji. Contoh, ada jemaah dia tak niat masa dekat mikot. Kan? Sampai dekat Arafah, baru dia khabar kat ustaz. Ustaz, saya tak niat lagi masa dekat hotel tadi, contoh kan. Kita kata, okey, niat sekarang. Niat tu di mana? Di Arafah. Tempohnya, mungkin pukul 12 malam baru dia bagi tahu. Contoh kan. Pukul 12 malam baru bagi tahu untuk berniat wukuf di Arafah. Sah ke haji dia, tuan-tuan? Sah haji dia. Sebab tempoh habis waktu berniat ihram haji ni ialah sebelum terbit fajar. Kalau pukul 8 pagi besok baru dia bagi tahu dah masuk duha dah pun. Baru bagi tahu, ustaz, macam mana haji saya, ustaz? Saya tak niat semalam, ustaz. Masa dekat hotel pun saya tak dengar ustaz buat pengumuman suruh niat. Sampai dekat Arafah pun saya tak niat. Saya baru teringat yang saya tak niat lagi masa ni. Masa tu dia mengadu pukul 8 pagi, tuan-tuan. Artinya apa, tuan-tuan? Artinya jemaah ni tidak dapat haji lah pada tahun tu. Sebab kalau dia niat haji pada pukul 8 pagi pun tidak dikira haji dah. Pasal apa? Sebab tempoh untuk berniat telah tamat. Okay? Jadi kalau kita sebut sebagai kesimpulan dia, tempoh waktu tamat sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah ni ada 3 lah, tuan-tuan. Yang pertama tadi tempoh untuk berniat ihram haji. Kan? Tempoh berniat ihram haji. Yang kedua, tempoh wukuf tamat sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tempoh tamat untuk bermabit di Muzdalifah. Contohlah, tuan-tuan, daripada Arafah tunggu bas punya lama kan. Sampai pukul 8 pagi baru ada bas nak bawa kita ke Muzdalifah. Tak ada dah, tuan-tuan. Biasanya kalau waktu begitu, kenderaan yang ambil kita ni, na'udzubillah lah, minta jauh ni sebagai contoh saja, tuan-tuan ya. Dia bawa kita terus pergi Mina. Habis, ustaz, macam mana kita tak pergi Muzdalifah? Kita lalu saja Muzdalifah. Habis kita tidak bermabit ke? Tidak. Okay? Habis kena dam tak? Tidak kena dam, tidak berdosa. Pasal apa? Bukan sengaja kita tak nak pergi ke Muzdalifah. Pasal apa? Kita tunggu kenderaan pun mungkin ada kesusahan untuk nak sampai cepat. Kan? Kadang-kadang rezekilah. Kan? Kalau dia ambil kita pada waktu contohnya dah lepas subuh baru sampai ambil kita, artinya tak adalah ibadat bermabit di Muzdalifah. Okay? Orang yang macam ni tidak dikenakan dam dan tidak juga berdosa, dikecualikan. Kemudian melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah, kan? Masuk waktu yang masuk waktu yang kita sebut tadi bersamaan perbuatan-perbuatan yang masuk waktu sama, tuan-tuan. Bila masuk waktu tengah malam pada 10 Zulhijjah, ada berapa ibadat yang masuk waktu dia? 4. Mabit di Muzdalifah mesti masuk waktu selepas tengah malam. Selepas tengah malam tu juga masuk waktu untuk bergunting ataupun bercukur. Yang ketiga, masuk waktu untuk mengerjakan tawaf dan sa'i. Yang keempat, masuk waktu untuk melontar jamrah kubra. Ni ada 4 ibadat, tuan-tuan, yang masuk waktunya sama. Okay? Tempoh untuk melontar jamrah kubra ni panjang, tuan-tuan. Panjang sampai 13 Zulhijjah. Sebelum terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Kemudian kita akan melontar pada hari yang ke-13 Zulhijjah. Tempoh dia pun panjang kalau tuan-tuan tengok kepada peta tu kan. Daripada 11 Zulhijjah terbit fajar sehingga 13 Zulhijjah. Sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah. Kemudian melontar 12 Zulhijjah. Selepas terbit fajar pada 12 Zulhijjah. Sehinggalah masa dia sebelum terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah tu dah pendek dah. Melontar ke 3 jamrat pada 13 Zulhijjah. Bermula daripada selepas terbit fajar 13 Zulhijjah. Masa dia sehingga sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah. Tawaf, sa'i, tahallul awal, bergunting, itu masuk waktu yang kita sebutkan tadilah. Bermula daripada tengah malam 10 Zulhijjah.
Sa'i haji, bagi mereka yang melaksanakan haji ifrad diberi dua pilihan, sama ada selepas tawaf kudum, orang yang mengerjakan haji ifrad ataupun haji qiran, mereka boleh mengerjakan sa'i selepas tawaf kudum. Sa'i itu dikenali sebagai sa'i haji. Tapi bagi jemaah yang memilih haji tamattu', selepas dia masuk Mekah, dia mengerjakan tawaf. Itu tawaf umrah, itu tawaf umrah. Kalau masa haji, dia balik semula ke Mekah selepas selesaikan ibadat-ibadat wajib di Mina, dia balik untuk mengerjakan tawaf. Tawaf tu ialah tawaf haji. Itu beza dengan orang yang mengerjakan haji ifrad dan haji qiran. Orang haji ifrad, haji qiran, dia tawaf, itu tawaf haji lah, Itu tawaf haji. Tawaf yang mula-mula dulu tu tawaf kudum. Itu tak ada berkaitan dengan tawaf ibadat haji. Yang berkaitannya bila dia balik semula ke Mekah, dia mengerjakan tawaf. Lepas tawaf, perlu sa'i ke? Tak perlu sa'i lah, sebab dia dah selesaikan mengerjakan sa'i. Kalau dia belum mengerjakan sa'i, selepas tawaf, seperti biasalah, juga kena menyelesaikan ibadat sa'i. Jadi itulah tuan-tuan, serba sedikit yang saya dapat kongsikan pada pagi ini bersama dengan tuan-tuan. InsyaAllah kita rehat sekejap. Mungkin tuan-tuan ada soalan-soalan yang telah tuan-tuan kemukakan. Nanti selepas rehat ni kita akan cubalah menjawab. Kalau soalan yang senang-senang saya boleh jawab. Kalau soalan yang tuan-tuan payah, saya minta maaf, minta apa, nanti saya akan minta orang yang lebih ahli lah untuk tolong menjawabkan soalan-soalan yang susah itu nanti. Wallahu alam, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersanding pengantin baru. Jangan fikir bukan-bukan, aku tengah buka tijari ni. Saya sudah, anda bila lagi? Assalamualaikum. Sekarang ni Hawa ada di Menara Tabung Haji dengan ayah. Nak tukar akaun daripada akaun penjaga ke akaun Hauzi ini. Saya nak tukar akaun dari akaun penjaga ke sendiri. Lepas tu nak daftar hibah amanah fikir dan daftar haji. Okey, ini Hawa dah selesai isi borang untuk tukar status lah dari akaun penjaga ke akaun Hauzi. Alhamdulillah dah selesai untuk nak daftar haji, tukar daripada penjaga ke personal Hauzi ini. Terima kasih Tabung Haji. Bye. Assalamualaikum. Evolusi pembaharuan sistem tabung haji. Sejak 1963, TH bertanggungjawab terhadap wang simpanan bakal-bakal haji, mengungguli sebagai satu-satunya institusi haji selama lebih dari 50 tahun. Setakat ini, TH mempunyai lebih daripada 8.9 juta pendeposit seluruh negara, hampir separuh populasi Muslim Malaysia.
78% transaksi berlaku secara atas talian. Selama 50 tahun beroperasi, TH sudah mempunyai 125 cawangan dan lebih 10,000 touch points di seluruh negara. Kini, dengan norma baharu, kami membawa TH kepada anda. Memperkenalkan Tijari, aplikasi mobile di tangan anda. Seiring dengan globalisasi, TH sentiasa ingin menambah baik perkhidmatan dan memberi nilai tambah pada pendeposit. Urusan kini lebih mudah, transaksi boleh dilakukan pada bila-bila masa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, muslimin muslimat, apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey. Jadi kita ada sedikit lagi tuan-tuan yang saya nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan, iaitu menjawab kemuskilan yang ditimbulkan ini. Terima kasih pada semua tuan-tuan yang bertanyakan soalan ini. Kan kadang-kadang kita tanya tu bukan kerana kita tak tahu, kita dah tahu tapi mungkin nak tolong rakan-rakan kita yang mungkin ada rasa malu-malu nak tanya kan. Jadi sekurang-kurangnya bila kita tanya, orang lain tumpang, dapat menumpang apa jawapan tu tadi. Baik, soalan yang pertama, kalau kita buat haji tamattu', kita buat umrah dahulu. Umrah itu kita niatkan umrah apa? Okey. Jadi dia begini tuan-tuan, kalau kita memilih mengerjakan haji jenis tamattu', memang kita kena buat umrah dahulu. Ya, maksud tamattu' tu kita buat umrah dahulu, kemudian baru kita mengerjakan haji. Jadi bila kita sampai di mikot, contohnya tuan-tuan daripada KL terus ke Mekah, ya, terus ke Mekah. Jadi artinya kita akan melalui mikot kita nanti di mana? Di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Kalau yang datang daripada Madinah, mikot dia di mana? Mikot dia ialah di Bir Ali. Jadi bagi tuan-tuan yang memilih haji jenis tamattu', bila sampai dekat mikot, tuan-tuan memang kita kena buat umrah dahulu. Kemudian baru buat haji. Ya? Jadi bila sampai dekat mikot, kita niat mengerjakan umrah. Saja aku contohnya kan, mengerjakan umrah, aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okay? Automatik kita melakukan perkara wajib haji yang pertama, niat dekat mikot. Kemudian kita melakukan wajib haji yang kedua, iaitu menjaga larangan-larangan dalam ihram. Jadi beberapa perkara lagi berkaitan dengan rukun umrah yang kita kena selesaikan nanti apabila kita sampai di Mekah. Bila kita sampai di Mekah, tuan-tuan, ya, kita mengerjakan tawaf. Tawaf itu adalah tawaf umrah. Selepas selesai tawaf umrah dengan sempurna, kemudian baru kita akan mengerjakan sa'i. Sa'i itu adalah sa'i umrah. Selesai kita mengerjakan sa'i umrah dengan yakin dan sempurna, kemudian kita akan bergunting ataupun bercukur. Okay? Barulah kita selesai daripada ihram umrah tadi. Okay? Kemudian kita mungkin akan bila kita dah selesai ihram umrah ni tadi, artinya kita dah jadi orang bebas balik semula, tuan-tuan. Ya? Dah bebas, tidak tertakluk dengan sebarang larangan dalam ihram umrah ni tadi. Nanti kalau kita ada masa lagi, kita pun nak buat umrah lagi, contoh dia. Ataupun kita tak nak dah buat umrah, kita nak tunggu nanti haji. Ya, pergerakan jemaah ke Arafah pada 8 Zulhijjah. Ya. Jadi bila kita dimaklumkan pada 8 Zulhijjah kita akan bergerak, tuan-tuan, ketika itu bagi yang mengerjakan haji tamattu' ni apa pula? Sebelum bergerak ke Arafah, kita kena niat mengerjakan haji. Contoh dia, ya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Automatiklah kita melakukan dua daripada wajib haji tadi, ya, iaitu berniat ihram di mikot, kemudian secara serentak dengan itu kita juga kena menjaga larangan-larangan dalam ihram. Jadi tigalah kita laku. Yang pertama, rukun haji, iaitu niat ihram haji, ya, niat ihram haji. Yang kedua, kita niat tu di mana? Di mikot. Wajib haji yang pertama. Kemudian kita kena jaga selepas berniat,
larangan-larangan dalam ihram, perkara wajib haji yang kedua. Kemudian kita akan bergerak ke Arafah untuk mengerjakan ukuf. Kan? Okay, kita ringkaskan. Bila kita dah buat ukuf, artinya rukun haji yang kedua. Rukun haji yang kedua. Kemudian kita akan bergerak ke Muzdalifah untuk mengerjakan ibadat yang dikenali sebagai bermabit ataupun bermalam di Muzdalifah. Wajib haji yang ketiga. Kemudian kita akan pergi ke Mina untuk melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Wajib haji yang keempat. Kemudian kita akan bergunting bercukur. Ini rukun haji pula kan? Rukun haji bergunting ataupun bercukur. Yang ketiga, rukun haji yang ketiga. Kemudian kita melakukan ibadat semasa di Mina, melontar ketiga-tiga jamrat juga kan? Bermabit pada hari-hari tasyrik di Mina, hari 11, hari 12, hari 13 kita bermabit di Mina. Okay? Di samping tu kita juga melontar ketiga-tiga jamrat. Kesemua wajib haji kita telah selesaikan. Balik semula ke Mekah untuk kita mengerjakan lagi rukun haji iaitu tawaf. Okay? Haji yang keempat. Kemudian mengerjakan sa'i, rukun haji yang kelima. Yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Selesai tuan-tuan bagi yang memilih haji jenis tamattu'. Okay? Jadi maksud nak niat umrah apa tu tak adalah, maksud memang kita nak buat umrah, nak buat haji jenis tamattu' memang kena niat umrah terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Mekah itu. Okey, yang kedua, soalan yang seterusnya dikatakan batu untuk melontar ada tercicir 2 biji tak cukup kiraan. Apa hukumnya? Kan? Jadi ini yang kita cadangkan tadi, kalau boleh kita ambil lebih. Patutnya setiap lontaran tu 7 biji. Kan? Nak melontar jamrah kubra, kita ambillah lebih. Hari 10 Zulhijjah tu kita hanya melontar jamrah kubra saja tuan-tuan. Okay? Jadi 7 biji hak wajib. Kita bawa lah lebih, takut-takut nanti ada tercicir. Jadi kalau kita tak dapat nak selesaikan lontaran cukup 7 biji, artinya kita masih lagi belum dikira menyempurnakan lontaran jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Jadi kalau tak menyelesaikan lontaran pada 10 Zulhijjah itu, melontar jamrah al-kubra, artinya tak boleh dapat lagi tahallul. Tahallul awal tak boleh, walaupun dia bergunting, dia dah siap dah bergunting. Melontar tapi tak sempurna lagi. Kan? Belum dapat tahallul awal tuan-tuan. Ya? Jadi kena usahakan untuk menyempurnakan lontaran jamrah al-kubra tu tadi. Carilah batu dekat ataupun tanya kawan, ada tak lagi batu lebih kan? Pinjam sekejap, contoh kan? Pinjam, cukupkan lontaran, sempurnakan lontaran pada 10 Zulhijjah itu melontar jamrah kubra. Okey. Terusnya jumlah batu tu ustaz boleh tak kita bawa lebih sikit? Ni boleh lah kan, macam tadi elok bawa lebih lah tuan-tuan kan. Sebab kita takut kita lontar tadi tak masuk. Kan tak masuk. Kita lontar kena kepala orang lain. Kena kepala kawan satu bilik kita. Lama dah kita geram kat dia. Kebetulan. Tapi bukan kita nak lontar kepala dia. Tapi kebetulan kan. Orang yang kita geram tu kena lontaran batu kita. Tak masuk lontaran tu ke dalam tempat takungan yang sepatutnya. Jadi kalau kita ada batu tambahan, bolehlah kita top up balik semula. Okay, eloklah bawa lebih ya. Seterusnya soalan, jika buat lontaran tidak mengikut turutan sebenar dalam keadaan sengaja ataupun menghadapi masalah, adakah dikira melakukan kesalahan dan apa tindakannya? Lontaran yang tidak mengikut tertib hukumnya tidak sah. Jadi kalau keadaan begini, tuan nanti dekat sana ada ustaz, ada pembimbing, boleh tanya kan? Boleh tanya, tapi jawapan saya nak bagi tahu, lontaran yang tidak ikut tertib tidak sah. Tidak sah. Habis tu nak buat macam mana? Kena lontar balik semula. Contoh ya tuan-tuan, hari yang ke-11 kita dah pergi melontar. Lontar sepatutnya kita melontar sughra. Lepas tu baru wusta kan. Tapi kita pergi melontar kubra dulu. Pasal semangat malam kita melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Semangat tu ada lagi, nak pergi melontar lagi jamrah kubra hari ini, kan? Lalu kita pun pergi ke jamrah kubra, kita lontar jamrah kubra.
dengan khusyuk sekali. Setiap kali lontaran tu dengan doa lengkap kan. Bismillah, Allahu Akbar, rajman li syayatin wa hizbih. Contohlah kan. Siap, kubra. Alhamdulillah dia kata. Kemudian dia patah balik semula dekat wusta. Dia lontar wusta. Ya. Kemudian dia patah balik semula, pergi melontar sughra. Dia pun balik. Kan. Balik. Dia cerita kat member-member dia buat lontaran pesen baru lah kan. Dia buat lontaran pesen baru. Tak macam jemaah-jemaah yang lain buat ikut macam mana yang telah dipelajari kan. Jadi kalau buat macam lain pesen tu, hukum lontaran pada hari itu tidak sah lah. Jadi macam mana? Nanti ada lagi rombongan yang akan bawa untuk pergi melontar. Mungkin tadi tuan pergi melontar pada waktu pagi. Kan? Lepas tu macam tak puas hati, macam tak seronok. Kalau ada perasaan-perasaan macam tu, tuan-tuan terus pergi jumpa dengan ustaz, tanya dengan ustaz. Macam mana cerita lontaran yang saya buat macam tadi tu. Okey ke tak okey? Kan? Kalau sekiranya kita nak buat pembetulan, nanti mungkin malam nanti ada lagi rombongan yang akan bawa jemaah ke tempat jamrat. Jadi kita boleh pergi betulkan balik semula. Lontaran mesti mengikut tertib. Tertib dia apa? Ikutlah macam kita sekarang ni daripada kemah kita pergi tempat jamrat, memang kita akan jumpa sughra dulu. Ada berbeza orang yang duduk dekat Aziziyah kan, ataupun orang yang datang daripada Mekah. Kalau dia masuk tempat jamrat, orang daripada Aziziyah, dia akan jumpa kubra dulu. Tapi dia akan kena pergi sampai sughra. Walaupun dia jumpa kubra dulu, dia tetap kena pergi sughra, lontar sughra dulu, kemudian wusta, kemudian baru kubra. Adapun kita, kan, jemaah muassasah, kita memang akan melalui tempat jamrat ni sughra dulu. Kita memang akan melontar sughra dulu, kan? Sebab kita jumpa sughra dulu, kemudian kita jalan lebih kurang 200 meter, kita akan jumpa pula wusta, lontar wusta pula kan. Kemudian selesai wusta, baru kita akan jumpa kubra. Lepas tu kita kena patah balik semula, kan? Tu dia punya tertib dia lah. Okay. Yang seterusnya ini saya tolong jawab soalan pagi tadi yang apa dikemukakan kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Syahrozi. Boleh ke kita berpuasa di Malaysia? Ya. Tak sempat nak puasa dekat Mekah. Boleh ke kita nak puasa kat Malaysia? Jawapan dia boleh, tuan-tuan. Kalau tidur, lepas tu bangun tidur, nampak rambut di atas bantal, adakah kena bayar dam? Jawapan dia tak kena, tuan-tuan. Okay, tak kena ya. Jangan bimbanglah, bangun tidur banyak rambut ni kat bantal ni, sudah kan, macam mana ni ustaz? Janganlah gigil kan. Tu tak ada hal tu, insya-Allah kan. Orang yang buat haji nazar boleh tak buat sekali dengan haji badal? Jawapan dia tak boleh lah. Tak boleh tuan-tuan, minta maaf lah kan. Kali dalam satu musim hanya satu saja untuk seorang tu melakukan haji. Tak boleh dia buat dia seorang, dia buat haji badal pun dia, haji nazar pun dia. Tak boleh kan. Haji badal tu nanti. Pergi masa lain pula kan. Kalau ada kesempatan untuk pergi lagi. Okay, semasa berihram, masuk tandas, letak kain ihram atas kepala, kena dam tak? Masa ihram, masuk tandas, letak kain ihram atas kepala. Kalau sengaja letak, kalau sengaja, kena dam lah. Dan berdosa. Tapi kalau tak sengaja, kan, kita dah biasa amalan kita dekat sini kan, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bilik air tutup kepala, kan? Tak teringat waktu ihram pun kita buat macam tu juga, kan? Tak teringat, terlupa. Ada kawan tolong ingatkan, contohnya, Haji masuk bilik air pakai tuala letak atas kepala tu apa hal? Dia pun teringat yang dia ni dalam ihram, dia terus tanggalkan hilangkan tuala di atas kepala dia. Maka tidak kena dam, tidak berdosa. Ataupun sampai sudah, tak ada siapa tegur, dia pun tak perasan yang dia buat kesilapan itu, tuan-tuan. Kan? Nak masuk bilik air, cantik je dia letak tuala di atas kepala dia, sampai selesai kan, dia letak atas kepala dia. Kan? Sampai dia sendiri cabut, bukan dengan kesedaran yang dia lakukan kesalahan itu. Maka hukum dia tidak berdosa, tidak kena dam. Kalau rambut jenis gugur,
mandi mesti gugur, macam mana ni? Kalau rambut jenis gugur nak buat macam mana? Tak kena apa-apalah, insya-Allah. Tak kena dam, tidak berdosa. Ya, sebab itu bukan dengan sengaja. Memakai gad sebab sakit lutut untuk tampung sakit semasa tawaf, sa'i, melontar jamrah, boleh ke? Kan? Boleh pakai gad tapi kena dam. Kalau sekiranya untuk mengelakkan kena dam, tuan boleh pilih gad yang berbalut. Dia ada gad yang berbalut, ada gad yang tak gad yang bersarung kan. Jadi nak senang memang bersarung, tapi dalam masa ihram kalau pakai juga tuan-tuan, disebabkan masalah ni sakit tadi apa semua ni, tidak berdosa tapi kena dam, kena dam. Jadi untuk mengelakkan kena dam ni tadi, kita carilah gad yang sifatnya berbalut, bukan bersarung. Faham ya? Berbalut, bukan bersarung. Okey, insya-Allah. Ada lagi kah? Okey, berapa lama tempoh untuk mengerjakan tawaf dan sa'i haji selepas melontar? Berapa lama tempoh untuk mengerjakan tawaf dan sa'i haji selepas melontar? Paling afdal secepat yang mungkin lah. Lepas kita dah balik daripada ibadat di Mina, dah selesai dah sampai dah di hotel, mungkin kita rehat sekejap. Kalau boleh kita pergi segera selesaikan tawaf dan sa'i. Kan? Dia tidak ada sebut kata lama mana tempoh ni, tapi kalau misal kata kita segerakan menyempurnakan mengerjakan tawaf dan sa'i itu yang paling afdal dalam ibadat haji umrah ni tuan-tuan. Kalau boleh kita buat yang terbaiklah, yang afdal kan. Tapi kalau misal kata saya kurang sihat ustaz, saya kena rehat dulu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tengoklah kan. Nanti saya dah sihat baru saya akan pergi mengerjakan tawaf dan sa'i itu. Katalah contohnya seminggu baru dia ada kekuatan badan untuk nak pergi menyelesaikan tawaf dan sa'i. Tak apa, boleh kan. Cuma dia masih ada beberapa larangan yang dia kena jagalah kan. Bagi orang yang menyegerakan selesaikan tadi tawaf dan sa'i, selesai saja tawaf dan sa'i, artinya sudah bebas dia daripada larangan ihram haji tadi. Dah tak ada sangkut apa-apa dah dengan larangan dalam ihram haji tadi. Bebaslah kan. Tapi orang yang tak selesai lagi, selagi tak selesai tuan-tuan, mana tadi 3 lagi baki daripada larangan ihram tadi, masih kena jaga. Masih lagi kena jaga. Okey, ada lagi soalan? Banyak juga soalan ya. Tuan-tuan ya. Okey, terima kasih pada yang tanya. Dan alhamdulillah. Tapi kalau saya tak boleh jawab, saya minta maaf tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan tanya soalan senang, saya boleh jawablah. Kalau tuan-tuan tanya soalan susah, minta maaf. Saya awal-awal saya beritahu. Tak boleh jawab. Okay? Nanti saya minta orang lain tolong, yang lebih ahli untuk tolong menjawabkan. Adakah orang yang melakukan nafar awal dikenakan dam kerana tidak melontar pada 13 hari bulan? Jawapannya tidak kena dam, tuan. Kalau contohnya, tuan-tuan memilih nafar awal, tuan-tuan tak boleh lagi berada selepas berniat nafar awal untuk tinggal lagi di Mina. Tak boleh lagi dah. Tak boleh tinggal lagi di Mina, nak duduk dengan member-member lain. Cuma tuan tak nak pergi melontar pada hari yang ke-13. Tak nak dikira sebagai bermabit. Kan? Contohlah, tak nak dikira sebagai bermabit pada hari yang ke-13. Kita nak 12, setakat 12 hari bulan saja. Lepas tu kita rasa kita nak bebas. Kan? Jadi kalau rasa tak nak tinggalkan Mina, dia akan jadi nafar sani kan. Nafar awal, walaupun tuan niat nafar awal tapi tak nak keluar daripada Mina, artinya nafar awal tadi batal. Dia automatik jadi nafar sani. Maknanya tuan kena menyempurnakan tempoh bermabit di Mina pada malam 13 Zulhijjah, kena menyempurnakan ketiga-tiga lontaran jamrat pada hari yang ke-13. Automatik dapat nafas sani.
Tapi kalau misal kata pada 12 hari bulan Zulhijjah tu memang tuan-tuan dah tak nak duduk dekat Mina dah. Nak balik dah tak sabar dah nak tengok hotel ni kan. Berasa 3-4 hari tinggalkan hotel ni rasa lain macam tuan-tuan kan. Tuan memilih untuk buat nafar awal dengan syarat-syarat sebagaimana yang kita sebutkan tadi kan. Kemudian balik tidak melontar pada 13 Zulhijjah ketiga-tiga jamrat, tidak bermabit di Mina pada malam 13 Zulhijjah, maka tidak dikenakan dam, tidak berdosa. Boleh ya, tuan-tuan? Okey. Soalan yang terakhir kot. Ya. Dah selesai melontar ketiga jamrah, adakah wajib tahallul? Adakah wajib tahallul? Dia wajib tahallul ni dia automatik tuan-tuan bila kita selesai menyempurnakan semua pekerjaan-pekerjaan haji. Kita tak nak tahallul contohnya, lepas tawaf dan sa'i tak nak tahallul, tak boleh ya tuan-tuan. Kan? Dia automatik bila kita buat tu dia jadi. Dia jadi bebas daripada larangan dalam ihram. Okey. Ni yang saya fahamlah soalan ni. Dah selesai melontar ke tiga-tiga jamrah, kan? Adakah wajib tahallul? Maksudnya apa ni? Maksudnya mungkin yang saya faham daripada soalan ni, kita memang kalau tadi melontar jamrah kubra, kan? Lepas melontar jamrah kubra, kemudian kita bergunting ataupun bercukur. Artinya kita telah dapat tahallul awal. Tuan-tuan tak nak tahallul awal, kan? Dia automatik jadi. Bila tuan buat je ibadat tu, dia automatik jadi. Tak nak ke atau memang nak, dia automatik terjadi dah tahallul tu. Dia tak perlu kepada saya kena tak boleh lagi tahallul ni kan. Kan? Dia sebenarnya dah tak ada dah hukum kena jaga 10 larangan dalam ihram bila tuan-tuan sudah mendapat tahallul awal. Okey. Jadi demikianlah kemuskilan yang dikongsikan bersama dengan kita pada kali ini. Saya harap saya dapat menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat sekalian. Dan untuk akhirnya saya ingin memohon banyak-banyak kemaafan pada tuan-tuan, puan-puan. Alhamdulillah saya tak nampak tuan-tuan, tapi tuan-tuan boleh melihat saya. Dan saya tak boleh nak bereaksi, respon dengan tuan-tuan secara bersemuka, tapi tuan-tuan dapat melihat reaksi saya. Kalau sekiranya ada yang perbuatan-perbuatan percakapan saya yang tidak disenangi oleh tuan-tuan, saya mohon berbanyak-banyak kemaafan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan terhadap apa yang saya kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kita semua diberkati, diredai, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan yang akan terpilih menunaikan haji pada tahun ini dipermudahkan urusan dan mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.